Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Jamalullah dan Dr. Ada Hanim serta rakan-rakan kursus pengurusan sumber manusia dalam pendidikan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya Rohaiza binti Rozali akan membentangkan mini kajian saya yang bertajuk Penilaian Pembangunan Profesionalisme Berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dalam kalangan pensyarah biologi program matrikulasi KPM. Berikut adalah kandungan yang terdapat dalam mini kajian ini. Sebagai pengenalan, dalam Anjakan 4 Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ada menyatakan untuk meningkatkan kualiti pembangunan profesionalisme berterusan mulai tahun 2013 dengan memberi tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah selaras dengan konsep Let Manager Manage. Pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan atau PPB melalui latihan dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang sedia ada adalah sebagai satu langkah peningkatan kualiti dan sejajar dengan Perkeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 6 tahun 2005 yang mewajibkan semua penjawat awam mengikuti kursus ketika berada dalam perkhidmatan. Terdapat 3 pendekatan dalam pelaksanaan PPB iaitu secara bersemuka, secara atas talian atau secara teradun atau lebih dikenali sebagai blended learning. Program matrikulasi KPM merupakan satu program persediaan bagi pelajar Bumiputera untuk melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Visi dan misi dibentuk memfokuskan kepada pelajar Bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Jadi sejajar dengan misi dan visi program matrikulasi ini adalah menjadi keperluan pensyarah program matrikulasi melaksanakan PPB melalui pelbagai aktiviti pembelajaran kendiri dan sesi pembelajaran dalam usaha peningkatan prestasi dan kompetensi mereka bertujuan untuk keberhasilan pelajar jurusan sains program matrikulasi KPM seperti yang dihasratkan. Subjek biologi merupakan salah satu subjek teras bagi pelajar jurusan sains yang akan dinilai melalui peperiksaan semester program matrikulasi KPM. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam mini kajian ini iaitu pembangunan profesionalisme berterusan, latihan dalam perkhidmatan dan istilah secara atas talian. Terdapat 4 penyataan masalah iaitu penyampaian pengajaran guru yang kurang berkesan. Ini diperolehi melalui laporan awal PPPM 2013-2025 yang menyatakan bahawa 50% penyampaian guru dalam bilik darjah masih tidak berkesan di mana proses PDP kurang melibatkan pelajar dan penyampaian guru masih bersifat pasif. Bagi tahap guru pula, menurut laporan Jemaah Nazir 2013, mendapati bahawa 50% guru di Malaysia masih berada pada tahap harapan, 31% berada pada tahap memuaskan iaitu tahap yang masih perlu diperbaiki dan hanya 12% sahaja berada pada tahap baik dan cemerlang. Bagi guru kurang efisien pula, kajian yang diperolehi daripada PPD Kuala Selangor pada tahun 2013 yang menyatakan bahawa semasa proses PDP, 58% guru-guru melakukan aktiviti penerangan berkaitan latih tubi, perbincangan kerja rumah dan pengurusan bilik darjah. Manakala bagi penilaian berkaitan pembangunan profesionalisme berterusan yang masih kurang dilaksanakan. Kajian ini bertepatan dengan teori berasaskan tingkah laku Pavlov pada tahun 1927 dan berdasarkan 5 dimensi model penilaian Gaski tahun 2000. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk meninjau penilaian pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dalam kalangan pensyarah biologi program matrikulasi KPM berdasarkan 5 dimensi yang diubah sesuai menggunakan model penilaian Gaski tahun 2000. 5
Objektif kajian telah dibentuk berdasarkan 5 dimensi tersebut, iaitu mengenal pasti sejauh mana latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat memenuhi aspek reaksi guru, pembelajaran guru, sokongan perubahan dan organisasi, penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru dan hasil pembelajaran pelajar dalam pembangunan profesionalisme berterusan. 5 persoalan kajian pula dibentuk berdasarkan 5 objektif kajian tersebut. Berikut adalah ulasan kepustakaan yang berkaitan dengan mini kajian ini. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan metodologi kajian yang saya gunakan dalam mini kajian ini, iaitu reka bentuk kajian adalah secara tinjauan menggunakan kaedah kuantitatif, di mana responden mini kajian saya adalah terdiri daripada 43 orang pensyarah biologi program matrikulasi KPM yang dipilih melalui persempelan rawak muda, dan saya menggunakan borang soal sidik sebagai instrumen kajian, di mana soal sidik ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A berkaitan demografi responden, manakala bahagian B adalah berkaitan penilaian pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian. Borang soal sidik ini saya edarkan secara atas talian, iaitu menggunakan pautan Google Form kepada semua ketua unit biologi untuk diedarkan kepada pensyarah biologi di bawah seliaan mereka. Dalam borang soal sidik ini juga saya menggunakan skala Likert 5 mata untuk mengukur tahap penilaian yang diberikan oleh responden. Manakala data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Interpretasi skor min yang digunakan adalah interpretasi skor min 5 tahap seperti yang dipaparkan. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan analisis dapatan kajian yang diberikan oleh responden kajian. Pada bahagian demografi yang merujuk kepada jantina adalah seperti data yang dipaparkan. Kajian ini melibatkan 43 orang responden, di mana responden lelaki menunjukkan kegerapan 10 orang dengan 23.3% dan responden perempuan dengan kegerapan 33 orang dengan 76.7%. Hal ini menunjukkan responden perempuan lebih ramai menjawab soal selidik ini. Bagi kategori umur pula, dapatan menunjukkan kegerapan responden mengikut kumpulan umur, iaitu berumur kurang daripada 30 tahun hanya 2 orang bersamaan 4.7%, diikuti responden berusia di antara 31 hingga 40 tahun, iaitu seramai 25 orang bersamaan 58.1%, dan 13 orang mewakili lingkungan julat umur 41 hingga 50 tahun bersamaan 30.2%, manakala hanya 3 orang responden berusia lebih daripada 50 tahun iaitu bersamaan 7%. Berikut adalah paparan dapatan kegerapan dan peratusan responden lelaki dan perempuan mengikut kumpulan umur. Seterusnya kita lihat paparan data berkaitan tempoh berkhidmat responden yang terlibat. Dapatan menunjukkan kegerapan responden mengikut tempoh perkhidmatan iaitu berumur kurang daripada 10 tahun iaitu 6 orang bersamaan 14%, manakala responden di antara 11 hingga 20 tahun berkhidmat iaitu seramai 31 orang bersamaan 72.1%, dan hanya 4 orang mewakili lingkungan julat tempoh berkhidmat antara 21 hingga 30 tahun iaitu bersamaan 9.3%, manakala hanya 2 orang responden adalah lebih 30 tahun berkhidmat iaitu bersamaan 4.7%. Di sini ditunjukkan kegerapan dan peratusan bagi responden lelaki dan perempuan mengikut kategori tempoh berkhidmat. Baiklah, berikut adalah dapatan data yang diperoleh dalam bahagian B. Jadual 1 yang dipaparkan adalah menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi 5 dimensi penilaian pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian berdasarkan model penilaian GASKI.
Bagi dimensi reaksi guru dan dimensi penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru, masing-masing mencatatkan interpretasi skor yang sangat tinggi dengan min 4.23 dan sisihan piawai 0.751 dan min 4.23 dengan sisihan piawai 0.571. Manakala bagi dimensi pembelajaran guru, sokongan perubahan dan organisasi serta hasil pembelajaran pelajar, menunjukkan interpretasi skor yang tinggi iaitu min 4.07, sisihan piawai 0.704, min 4.09 dan sisihan piawai 0.648 dan min 3.77 dan sisihan piawai 0.782 masing-masing. Secara keseluruhannya, interpretasi skor bagi keseluruhan dimensi penilaian pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan yang dilaksanakan secara atas talian adalah berada pada tahap tinggi iaitu min 4.08 dengan sisihan piawai 0.691. Di sini saya paparkan jadual 2 iaitu kekerapan dan peratusan dalam dimensi reaksi guru berdasarkan 3 item soalan. Berikut adalah huraian dapatan seperti yang terdapat di dalam jadual 2. Jadual 2 menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi dimensi reaksi guru berada pada tahap sangat tinggi dengan min 4.23 dan sisihan piawai 0.751. Secara keseluruhannya, majoriti responden sangat bersetuju bahawa melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat memenuhi aspek reaksi guru dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Berdasarkan analisis mengikut item menunjukkan responden bersetuju dan sangat bersetuju kepada ketiga-tiga item yang telah digunakan. Walau bagaimanapun, terdapat 2.3% responden tidak bersetuju bahawa melalui pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan secara atas talian berupaya mencetuskan perasaan yang lebih positif terhadap profesion keguruan ataupun menjadikan diri mereka sebagai guru yang lebih kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini berkemungkinan disebabkan oleh tahap kemahiran ICT yang masih rendah untuk mengakses berbagai latihan secara atas talian yang telah disediakan oleh pelbagai pihak khususnya KPM. Selain itu, berkemungkinan juga talian internet yang tidak memuaskan yang disebabkan oleh pelbagai faktor. Namun, hal ini juga berkemungkinan adalah disebabkan oleh tahap penguasaan kemahiran ICT yang masih rendah untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Keadaan ini adalah bertepatan dengan kajian Bala Krishnan pada tahun 2002 yang menyatakan pengetahuan dan kemahiran yang baik dalam ICT dapat meningkatkan keyakinan guru semasa mengajar. Seterusnya dalam jadual 3 menunjukkan dapatan data yang diperoleh bagi kekerapan dan peratusan dalam dimensi pembelajaran guru. Huraian dapatan bagi dimensi ini adalah seperti berikut. Jadual 3 menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi dimensi pembelajaran guru berada pada tahap tinggi dengan min 4.07 dan sisihan piawai 0.704. Secara keseluruhannya, majoriti responden bersetuju bahawa melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat memenuhi aspek pembelajaran guru dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Berdasarkan analisis mengikut item menunjukkan responden bersetuju dan sangat bersetuju pada ketiga-tiga item yang telah digunakan. Walau bagaimanapun, terdapat 7% responden tidak bersetuju bahawa melalui pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan secara atas talian berupaya membuatkannya memahami kandungan kursus latihan dengan lebih baik dan berkesan untuk memenuhi aspek pembelajaran guru dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Keadaan ini berkemungkinan disebabkan oleh responden lebih selesa dengan pendekatan pelaksanaan aktiviti PPB secara bersemuka dan teradun berbanding pelaksanaan secara atas talian. Pelaksanaan aktiviti secara bersemuka
berupaya membuatkannya memahami kandungan kursus latihan dengan lebih baik dan berkesan untuk memenuhi aspek pembelajaran guru dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Jadual 4 pula menunjukkan kekerapan dan peratusan dalam dimensi sokongan perubahan dan organisasi. Baiklah, berikut adalah huraian dapatan dalam dimensi ini. Jadual 4 menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi dimensi sokongan perubahan dan organisasi berada pada tahap tinggi dengan min 4.09 dan sisihan piawai 0.648. Secara keseluruhannya, responden bersetuju bahawa melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat memenuhi aspek sokongan perubahan dan organisasi dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Berdasarkan analisis mengikut item, juga menunjukkan responden bersetuju dan sangat bersetuju kepada ketiga-tiga item yang telah digunakan. Walau bagaimanapun, terdapat 2.7.9% responden kurang bersetuju bahawa melalui pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan secara atas talian berupaya membuatkannya melaksanakan aktiviti pembangunan profesional yang berteraskan pengetahuan teknologi untuk memenuhi aspek sokongan perubahan dan organisasi dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Keadaan ini juga berkemungkinan disebabkan oleh tahap kemahiran ICT yang masih rendah untuk mengakses pelbagai latihan secara atas talian yang telah disediakan oleh pelbagai pihak khususnya KPM, selain daripada kemungkinan kemudahan talian internet yang tidak memuaskan dalam kawasan beliau. Keadaan ini adalah bertentangan dengan inisiatif KPM dalam menekankan aspek ICT dalam pendidikan dengan mengukuhkan asas ICT sekolah sambil memperkenalkan penyelesaian ICT yang terbukti baik dalam sistem pendidikan. Contohnya, memberi latihan kepada semua guru untuk menerapkan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menyokong pembelajaran murid yang telah perkara ini dinyatakan dalam PPPM 2013-2025. Data yang dipaparkan dalam jadual 5 menunjukkan kekerapan dan peratusan dalam dimensi penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru. Huraian dapatan dalam jadual 5 berkaitan dimensi ini adalah seperti berikut. Jadual 5 menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi dimensi penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru berada pada tahap sangat tinggi dengan min 4.23 dan sisihan piawai 0.571. Secara keseluruhannya, majoriti responden sangat bersetuju bahawa melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat memenuhi aspek penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Walau bagaimanapun, terdapat 18.6% responden kurang bersetuju bahawa melalui pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat menggalakkan amalan berkongsi secara kolaboratif dalam mengenal pasti strategi instruksional yang berkesan. Keadaan ini berkemungkinan disebabkan oleh responden merasakan item soalan ini lebih kepada amalan perkongsian kolaboratif dalam membuat keputusan oleh pemimpin instruksional seperti kajian yang dijalankan oleh Wan Nur Azmin dan Surya Baba pada tahun 2017 dan Suzana Kelly, anak Naidin dan Muhammad bin Hussein pada tahun 2018 yang menumpukan kepada pelaksanaan amalan kepimpinan kolaboratif dalam kalangan pemimpin instruksional bagi memperkasakan pendidikan. Berikut adalah paparan data berkaitan kekerapan dan peratusan dalam dimensi hasil pembelajaran pelajar yang ditunjukkan dalam jadual 6. Di sini saya huraikan dapatan data untuk dimensi hasil pembelajaran pelajar. Jadual 6 menunjukkan skor min dan interpretasi skor bagi dimensi hasil pembelajaran pelajar berada pada tahap tinggi iaitu min 3.77 dengan sisihan piawai 0.782. Secara keseluruhannya, majoriti responden bersetuju bahawa melalui aktiviti latihan dalam perkhidmatan secara atas talian dapat memenuhi aspek hasil pembelajaran pelajar dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Berdasarkan analisis mengikut item,
menunjukkan responden bersetuju dan sangat bersetuju kepada item-item yang telah digunakan. Walau bagaimanapun, terdapat 2.3% responden sangat tidak bersetuju bahawa melalui pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan secara atas talian berupaya membuatkan pelajar dapat menguasai hasil pembelajaran berkaitan topik yang diajar, manakala 7% responden pula tidak bersetuju bahawa aktiviti latihan secara atas talian ini dapat membantu pelajar membuat keputusan dalam menyelesaikan penyataan masalah berkaitan topik yang diajar. Keadaan ini berkemungkinan disebabkan oleh responden lebih selesa dan puas dengan pendekatan secara bersemuka sahaja untuk penyampaian PDP, di mana dia merasakan dengan keadaan bersemuka dapat membuatkan pelajarnya dapat menguasai hasil pembelajaran berkaitan topik yang diajar dan seterusnya dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan topik tersebut. Walau bagaimanapun, keadaan ini adalah tidak selari dengan hasrat KPM supaya semua guru bersedia menghadapi perubahan di dalam pedagogi terkini dan transformasi pendidikan ke arah pembelajaran abad ke-21, iaitu proses pembelajaran yang berpusatkan murid berdasarkan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif, serta aplikasi nilai murni dan etika. Ini dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016. Baiklah, saya teruskan pula kepada perbincangan berkaitan dapatan data yang diperoleh. Hasil dapatan analisis data menunjukkan bahawa tahap penilaian pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan yang dilaksanakan secara atas talian adalah berada pada tahap tinggi dan memenuhi kesemua dimensi penilaian yang diubah suai menggunakan model penilaian GASKI pada tahun 2000. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian Habibah, Zahara Hussein dan Saedah Karakan pada tahun 2016 yang menyatakan bahawa guru memerlukan pembangunan profesionalisme yang berterusan dalam aspek perancangan pengajaran, pengetahuan isi kandungan pengajaran, penyampaian pengajaran dan penilaian pengajaran bagi tujuan meningkatkan lagi tahap profesionalisme mereka ke tahap yang lebih tinggi. Penilaian yang tinggi terhadap pembangunan profesionalisme berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan yang dilaksanakan oleh pensyarah biologi program matrikulasi KPM menunjukkan bahawa mereka telah mengadaptasi pendekatan PPB sama ada secara bersemuka, secara atas talian maupun secara teradun. Keadaan ini adalah bertepatan dengan keperluan guru untuk bersedia menghadapi perubahan di dalam pedagogi terkini dan perlu berusaha mencari kaedah terbaik dalam mengintegrasikan elemen pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran seperti yang dinyatakan oleh Rohani pada tahun 2015. Daripada dapatan kajian juga menunjukkan terdapat sebilangan responden yang masih belum mengadaptasi dengan pendekatan latihan dalam perkhidmatan secara atas talian untuk peningkatan pembangunan profesionalisme mereka. Keadaan ini adalah bertentangan dengan trend pendidikan terkini di Universiti Awam iaitu berteraskan pendidikan berasaskan hasil atau OBE dan seharusnya pensyarah program matrikulasi KPM telah bersedia untuk menghadapi transformasi pendidikan tersebut memandangkan program matrikulasi KPM juga sedang mengurak langkah ke arah penyampaian kurikulum berteraskan OBE. Transformasi kurikulum melibatkan reka bentuk kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran, kemudahan pembelajaran dan sebagainya menurut Ahmad Tajuddin pada tahun 2010. Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 menggariskan OBE sebagai reka bentuk dan penyampaian kurikulum yang menjurus kepada perancangan dan hasil yang bakal diperoleh oleh setiap pelajar dalam setiap program yang diikuti. Hasil pembelajaran menitik beratkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang perlu dicapai semasa pengajian. OBE memfokuskan kepada 3 elemen utama iaitu reka bentuk kurikulum, pelaksanaan PDP dan pentaksiran. Berikut adalah implikasi dalam aspek peningkatan pembangunan profesionalisme berterusan. Dapatan mini kajian ini
menjadi susulan kajian seterusnya untuk menyediakan latihan dalam perkhidmatan secara dalam talian yang bersesuaian bagi meningkatkan pembangunan profesionalisme berterusan, terutamanya dalam kalangan pensyarah biologi program matrikulasi KPM dan dalam masa yang sama dapat mengoptimumkan perbelanjaan peruntukan latihan yang dikawal selia oleh bahagian profesionalisme guru KPM. Selain itu, dapat memberi kesedaran bahawa program pembangunan profesionalisme dapat dilaksanakan dengan inisiatif pensyarah sendiri melalui pelbagai medium secara atas talian tanpa terlalu bergantung sepenuhnya kepada program yang dirancang daripada pihak lain demi untuk memantapkan prestasi perkhidmatan masing-masing. Selain itu, pensyarah program matrikulasi KPM, terutamanya pensyarah biologi program matrikulasi, perlu mempunyai kemahiran ICT yang tinggi supaya pengendalian, pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan, terutamanya untuk pembelajaran berpusatkan murid, di mana pelajar perlu mengakses berbagai maklumat berkaitan khusus biologi berserta ilustrasi menarik berkaitan konten pengajaran di samping menjadi keperluan seperti yang ditekankan dalam pembelajaran abad ke-21. Terdapat dua cadangan yang cuba diketengahkan, iaitu yang pertama, analisis keperluan latihan perlu dijalankan terlebih dahulu ke atas semua pensyarah program matrikulasi KPM sebelum sesuatu latihan dalam perkhidmatan dijalankan oleh pengurusan program matrikulasi bagi memastikan latihan tersebut berkesan dalam peningkatan prestasi pensyarah, terutamanya bagi menghadapi transformasi kurikulum pendidikan berasaskan hasil dan seiring dengan keperluan penyampaian pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, penekanan latihan berkaitan kemahiran pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah program matrikulasi KPM supaya keberhasilan pelajar adalah memenuhi misi dan visi program matrikulasi KPM. Seiring dengan dapatan kajian oleh Nur Azlin dan Siti pada tahun 2019 yang menunjukkan bahawa guru mempunyai pandangan yang positif terhadap pembelajaran abad ke-21. Namun begitu, mereka masih perlu melakukan penambahbaikan dalam amalan pengajaran. Guru berhadapan dengan cabaran-cabaran seperti kekangan masa, pengetahuan yang kurang mencukupi, serta sumber dan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi yang terhad. Kesimpulannya, penilaian melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian adalah memenuhi kesemua dimensi yang diubah suai menggunakan model penilaian Gaski pada tahun 2000, iaitu reaksi guru, pembelajaran guru, sokongan perubahan dan organisasi, penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru dan hasil pembelajaran pelajar bagi pembangunan profesionalisme berterusan dalam kalangan pensyarah biologi program matrikulasi KPM. Keadaan ini adalah bertepatan dengan hasrat Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dalam anjakan keempat, iaitu mentransformasikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan dalam usaha meningkatkan kualiti pembangunan profesionalisme berterusan mulai tahun 2013. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Jamalul Lai dan Dr. Aida Hanim atas bimbingan yang telah diberikan. Tidak dilupakan kepada rakan-rakan dalam kelas pengurusan sumber manusia dalam pendidikan ini juga. Sekian, terima kasih.